Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli tan kuasa masjid Kampung Gontok Nasik, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Kaifahalukum, apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita berada pada hari yang kedua tahun 2024 Masihi. Namun kita sudah berada pada malam yang ke-21 bulan 6 1445 Hijrah. Bulan 7, bulan 8, bulan 9. 2 bulan lebih lagi kita akan menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Malam ni malam 21 hari bulan Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir Rejab. Lepas Rejab Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan. Allahu Akbar. Sebetul je perjalanan hidup kita. Saya mendoakan kita dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia akhirat, umur kita diberkati, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Saya juga mendoakan agar Allah Ta'ala sentiasa memberi kemenangan kepada pejuang-pejuang mujahidin di Gaza dan Palestin dan di seluruh dunia. Dan Allah Ta'ala hancurkan Zionis dan sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mendoakan agar negara kita selamat daripada ancaman musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada tahun yang lalu kita habiskan tajuk Silaturrahim dalam kitab Mukasyafatil Qulub. Masuk tahun baru kita beralih kepada tajuk Hak-hak suami yang ditulis dalam kitab Mukasyafatil Qulub. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, menikah merupakan bentuk pengabdian seorang isteri kepada suami. Mana bila kahwin tu, dia merupakan bentuk pengabdian isteri kepada suami. Suami ketua, bukan isteri ketua, ya. Ketaatan kepada suami merupakan kewajipan mutlak bagi seorang isteri, selagi ketaatan itu bukan dalam kemaksiatan. Soalnya hak seorang suami ke atas isterinya dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. So ni
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang isteri meninggal dunia, dan suaminya dalam keadaan redha kepadanya, ia akan masuk syurga. Ia akan masuk syurga. Syarat dia, suami dia redha. Yang kedua, dikisahkan seorang pemuda akan bermusafir. Ia berpesan kepada isterinya agar tidak turun ke tingkat bawah rumahnya. Dia duduk atas, isteri dia, keluarga dia duduk bawah. Suami dia pesan jangan turun bawah. Pada suatu hari, ayah perempuan itu yang berada di tingkat bawah jatuh sakit. Ayah dia jatuh sakit. Perempuan itu ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Namun ia teringat pesan suaminya. Suami kata jangan turun bawah. Dia teringat pesanan suami dia. Akhirnya ia mengirim seorang utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, taatilah suamimu. Taatilah suamimu. Disebabkan sakit ayahnya yang semakin parah, akhirnya ayah perempuan itu meninggal dunia. Ayah dia pun mati karena terlalu sakit. Lalu perempuan itu pun mengirim seorang utusan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan apa yang harus dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyampaikan pesan, taatilah suamimu. Taatilah suamimu. Akhirnya ayah perempuan itu dikuburkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada perempuan itu bahawa Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa ayahnya kerana ketaatannya kepada suaminya. Allahu Akbar. Itu hebat tu. Patulah. Ada hadis yang menyatakan bahawa siapa ada anak perempuan, kemudian dia tarbiyah, didik, dia akan masuk syurga. Ini ya. Sebab taat pada suami, ayah diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Ya, ni orang yang taat pada suami. Dalam suasana handphone tak ada, WhatsApp tak ada ni, dia pergi musafir, dia pesan betul-betul supaya jangan turun ke bawah. Kalau zaman learning, kalau tak turun, apa masyarakat kata? Anak derhaka, ayah sakit tak pergi jenguk, dia akan mari belaka lah. Tapi zaman learning mudah, ada WhatsApp. WhatsApp pada suami, ayah jatuh sakit, suami izin, boleh turun, tak masalah. Tapi kalau WhatsApp ke suami, suami kata jangan turun, aku tak ada. Kamu kena taat pada aku. You kena taat.
Jangan ia cepat pada suami dia. Nah, jangan. Nah, di akhir zaman ni perempuan lebih cepat pada suami. Nah, kita minta berlindung. Dia tak sedar bahawa suami dia tu adalah orang nombor satu dalam rumah tu. Bagaimana kisah ni yang menunjukkan bahawa hak-hak suami yang mesti dilaksanakan. Jadi isteri kena laksanakan. Suami kata jangan turun, maka orang puan ni tak turun. Dia dengar pesan suaminya dan dia dengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh taat pada suaminya. Syahidnya di sini apa? Taat pada suami. Sebab redha suami boleh masuk syurga. Orang puang lah, dia tunai hak Allah, hak wajib. Hak sunat dok dang kan apa? Layan suami, tarbiyah anak. Amalan dok banyak. Tapi dia taat pada suami, suami redha, dia boleh masuk syurga. Allahu akbar. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya neraka telah diperlihatkan kepadaku. Ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni berlaku pada bulan Rejab yang disambut. Nah, di Malaysia kita ni 27 Rejab, peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi antara yang dilihat oleh Rasulullah sebut, neraka telah diperlihatkan kepadaku. Aku melihatnya, lalu nampaklah kebanyakan penghunilah kaum perempuan. Penghuni neraka yang ramainya apa? Kaum perempuan. Tanya para sahabat, apakah sebabnya ya Rasulullah? Apa sebabnya ramai orang puang masuk neraka ni? Dalam neraka tu kebanyakannya orang puang. Kerana kaum perempuan banyak mencela suami dan melupakan jasa baik mereka. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencela suami dan lupa jasa baik suami. Ni orang puan ni kena dengar molek lah ya. Kita jangan cela suami kita. Silap sikit kok cela. Lupa dah jasa baik. Tak ada langsung, tak ada sikit. Macam-macam lah. Bahaya ni. Lepas tu ini kita kena jaga. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga telah diperlihatkan kepadaku. Aku melihat sedikit sekali kaum perempuan di dalamnya. Neraka kaum perempuan ramai. Syurga kaum perempuan sedikit. Lalu sahabat bertanya, di manakah kaum perempuan ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Ya, para sahabat tanya, di manakah kaum perempuan ya Rasulullah? Rasulullah jawab, mereka telah disibukkan oleh perhiasan dan pakaian. Kerana orang puan ni sibuk dengan perhiasan dan pakaian. Tu kurang masuk syurga tu. Pilih pakaian yang ketat-ketat, pakaian yang menampakkan aurat.
perhiasan pula nak tunjuk korang dan seumpamanya. Tu payah nak masuk syurga tu. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh perhiasan. Bukan tak boleh pakaian, tapi biarlah yang menutup aurat, yang halal. Allah. Takut kita, ya. Ni. Seterusnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa seorang gadis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya akan dilamar." Bahasa kita kok, orang nak mari lamar dia lah. Namun saya tidak mahu menikah. Nabi tanya, apakah hak seorang suami ke atas isterinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika di atas telapak kaki suamimu ada nanah, lalu kamu menjilatnya, kamu belum dianggap menunaikan hak suamimu. Masya Allah. Waktu besarnya hak suami ni. Gadis itu berkata, jika demikian saya tidak akan menikah. Ya. Ada nanah di tapak kaki suami, jilat, sanggup jilat, pun belum menunaikan lagi. Besarnya tanggungjawab. Kamu nikah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan begitu. Kamu harus menikah kerana banyak kebaikan di dalamnya. Ya, banyak kebaikan di dalamnya. Yang pertama, menikah ni sunnah Nabi. Ya, orang lelaki ke orang puan ke dengan molek, ya. Jangan siapa ketua dak nikah. An-nikah sunnati. Faman ghariba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak berminat dengan nikah ni, yang benci pada sunnah aku ni, jadi dia bukan di kalangan. Nabi kata, apatah lagi kita ni duit banyak, tak duit tak boleh bagi. Bila kahwin kan kena tanggung, rela bujang. Padahal kita dengar, kita pergi majlis kahwin akad nikah. Dua nikah kata kalau kahwin ni separuh daripada agama selamat. Separuh pahala besar. Ni nikah ni penting. Ya. Lepas tu kalau kita duit banyak, berkemampuan, bernikah. Ya, pahala besar. Kecuali tak mampu. Itu lain. Ya, ada penyakit, itu lain. Ya. Ni ada kemampuan. Kan Nabi khabar kan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di kalangan kamu yang mampu, maka kahwin. Ya. Apatah lagi kalau taat pada suami, kemudian mati, suami redha, boleh syurga. Allahu akbar, ya, boleh syurga. Ini kelebihan.
Jadi gadis kalau ada orang yang melama, terima. Ya? Kalau ada cukup syarat dia. Ya? Seterusnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bahawa seorang perempuan dari Khasa'an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, aku seorang janda yang ingin menikah. Apakah hak suami ke atas isterinya? Tadi gadis yang belum berkahwin jumpa Nabi. Ni pula janda. Janda pula. Ya. Lepas tu dalam masyarakat kita, orang puan ni ada yang isteri orang, ada yang anak dara, ada yang janda. Ya. Ada yang janda. Ni janda jumpa Nabi. Dia kata apa? Aku seorang janda yang ingin menikah. Apakah hak suami ke atas isterinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebahagian daripada hak suami adalah jika ia menghendaki dirimu, kamu tidak boleh menolak, sekalipun saat itu kamu berada di atas punggung unta. Bila suami nakmu, jangan tolak. Ya, ni hak suami kat atas isteri. Maknanya orang puang lah, dengar lah, mu sebagai seorang isteri, bila suami nak, kena terima, jangan tolak. Melainkan lampu merah. Lampu merah anda boleh ni nak setubuh ni zaman jahiliah ia ikut merah tak merah faham juga lah. Tapi dalam Islam dia ada. Isteri tak boleh nak tolak. Ni tok lelaki tunggu lama dah, duk tengok TV lagi. Duk tengok TV. Dah, sampai tidur tok lelaki. Apa ni? Tak faham-faham ni. Dah, duk layang ke TV. Lebih pada suami. Ini dosa. Dosa besar. Ingat, bila suami ada di rumah, ada depan kita, bila kita nak buat amalan-amalan sunat sekalipun kena minta izin. Nak sembahyang duha, minta izin. Suami suruh buat air, dia nak sembahyang duha, dia layang sembahyang duha dulu. Tinggal suami. Suami suruh buat air. Berdosa. Suami tak izin. Melainkan suami kata, tak apalah. Kamu mayang dulu. Pamayang buat air. Tak apa. Ini keadaan dia. Jangan nak tunjuk lebah kat depan suami. Ya, kena faham. Suami tu ketua, bos. Bos kata boleh, boleh. Bos kata tak boleh, tak boleh. Walaupun amalan ibadat, mayang duha lah, mayang tahajud ke, semayang apa ke, minta izin dengan suami. Suami tak payah minta izin dengan isteri. Mai nak semayang duha ke nak apa ke? Isteri tu. Sebab ini semayang, ini sunat. Taat pada suami wajib. Tu dia. Kamu tidak boleh memberikan sesuatu tanpa izin suami. Jika kamu tetap memberikannya, dosanya bagimu, sedangkan pahala bagi suamimu. Harta suami kita tak minta izin, kita pergi sedekah, kita pergi beri orang ke apa ke. Dosa bagi isteri, pahala suami sebab harta suami. Oleh pahala.
Janganlah kamu berpuasa sunat tanpa izinnya. Kalau kamu tetap mengerjakannya, rasa lapar dan hausmu tidak akan diterima Allah Ta'ala. Ya. Puasa saja lah. Lapar dan dahaga sia-sia saja, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta izin, ya, minta izin dengan suami. Pak suami power, ya, yang ketua. Jika kamu pergi dari rumahmu tanpa izinnya, keluar, dia mana-mana keluar tanpa izin suami. Suami tak tahu. Pergi pasar raya, pergi ginu, pergi mana, tak. Tanpa izin suami, malaikat akan melaknatmu sampai engkau kembali lagi ke rumah atau kamu bertaubat. Sepanjang kita keluar tu tanpa izin suami, dilaknat oleh para malaikat. Allahu Akbar. Itu orang puang, ya. Ya, bukan buat main-main, ya. Jangan petang-petang mu gaji besar pada suami, mu buat macam suami mu ni kuli. Jaga. Ingat ni. Ini Imam Ghazali dia nakal hadis-hadis tentang bab ni. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku pasti akan memerintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya kerana besarnya hak suami ke atasnya. Tapi tak ada perintah tu. Kalau ada perintah tu, kerana besarnya hak suami. Lagi kita akan baca pula bulan depan ni. Hak isteri pula. Ni hak suami, ni hak isteri pula. Suami kena gimana pula? Ni harga puang, ya. Baginda juga pernah bersabda, waktu terdekat bagi seorang perempuan kepada Tuhannya adalah saat ia berada di rumahnya. Jaga puang. Waktu terdekat bagi seorang perempuan kepada Tuhannya adalah saat ia berada di rumahnya. Solatnya di halaman rumahnya lebih baik daripada solatnya di masjid. Ni orang perempuan, isteri, ya. Kalau mari dengan suami tak apa, tak. Kena izin suami. Tapi hakikat dia sembahyang di rumah lebih afdal. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa perempuan itu aurat. Jika ia keluar rumah, syaitan akan menghiasinya. Syaitan akan hiasi. Lepas tu fitnah, Nabi kata, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu pada fitnah dunia dan fitnah orang puang. Tunjukkan bahaya. Syaitan ni dia akan hiasi. Dia akan pujuk orang puang ni. Nak pilih pakaian, pilih hak mana.
Jangan pujuk orang puan ni. Bagaimana pakaian dia. Lepas tu kita tengok. Sebahagian kadang-kadang orang kaya-kaya tak pun nak tutup aurat. Syaitan menghiasi dia. Ada juga orang miskin gitu juga. Dan sebagainya ada berlaku. Jadi kita kena jaga. Aurat ni penting. Sebab itulah Nabi, Allah Ta'ala pesan pada Nabi supaya beritahu kepada isteri, anak-anak perempuan dan perempuan yang beriman, labuhkan tudung dia. Labuhkan tudung dia. Itu bab apa? Bab pakaian. Kalau molek kita nak semua comel belaka. Berpakaian comel, akhlak comel, mulut comel. Setengah-setengah orang dia beralasan tudung saja, mulut ngupak kau orang. Lepas tu dia selamat bahagian aurat. Ni mulut tak selamat. Kita nak biar selamat berlaku. Tubuh tutup molek, mulut comel. Mulut comel, mulut orang beriman lah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman ni dia berkata benda yang baik ataupun diam saja. Mengupak benda tak molek. Dia berkata yang baik, cakap baik dan juga ataupun diam. Pakaian aurat tutup dah comel. Kemudian puasa, kemudian mulut jaga. Kalau di bulan Ramadan. Ni ada puasa. Mayang tak comel dah. Lepas tu tak tutup aurat, tak comel juga. Puasa aurat tak tutup. Mayang payah. Biasa kita biasa kalau orang pergi dekat hotel-hotel dia bila buka puasa kan, ada kan poster dia kan. Buka puasa di bulan Ramadan ni 60 riyal sepala. Ada budak-budak separuh. 60 riyal sepala ni boleh makan apa saja. Dah buka puasa nak makan benda apa? Pandai dia habis makanan bazir. Tapi nak royak bagaimana dia tarik. Kita tengok orang pergi buka tu, orang pakai skirt ada, orang tu tak tutup aurat ada. Orang puan. Bayangkan kalau orang puan tu dia telah bersuami. Bagaimana? Wa iyazabillah, kita tambuh ya. Hak-hak suami ke atas isterinya sangat banyak. Nabi kata, sangat banyak. Namun yang terpenting hanya ada dua. Pertama, menjaga diri dan tinggal di rumah. Pertama, jaga diri. Orang puan yang kena jaga diri dia dan tinggal di rumah. Kalau suami pergi kerja ke apa ke, dia jaga diri dia dan tinggal di rumah. Ni ada kerja lah. Kedua, tidak menuntut suami dengan sesuatu yang tidak diperlukan dan menjaga diri daripada memakan sesuatu daripada pekerjaan yang haram. Dia tak menuntut benda yang tak diperlukan. Kerana suami perlu sediakan makan, minum, pakai. Jangan tuntut hak lebih-lebih yang tak mampu oleh suami. Dan menjaga diri daripada memakan sesuatu dari pekerjaan yang haram. Imam Ghazali sebut kebiasaannya perempuan para salafus salih. Jika suaminya akan pergi bekerja,
Mereka akan berkata, jauhilah olehmu dari mencari pekerjaan dengan cara yang haram. Mana isteri pesan ke suami, abang, abang kerja ni molek-molek bang jangan curi, tak, jangan poteng, jangan ambil, tak, yang haram, pesan molek. Sesungguhnya kami dapat bersabar dengan menahan lapar dan kesulitan. Kami dapat tahan sabar kalau susah. Kau dak mewah mana dak kami sabar, asal halal. Namun tidak dapat bersabar jika dihadapkan kepada api neraka. Ni perempuan-perempuan yang soleh, yang baik, dia pesan pada suami. Tapi dalam masyarakat kita macam-macam lah. Jadi kita nak biar hak molek. Ada orang dia terima ya duit daripada suami, tak ada masalah dah. Dah kita pula suruh tanya. Tapi perempuan yang baik, dia akan pesan pada suami dia. Tak. Artinya jenis orang yang isteri yang salihah, dia akan pesan. Kalau isteri tak salihah, masa bulan pitih tu, gembira sangat. Puji suami bagus. Bila tak ada pitih, kutuk suami. Tu ada salihah. Tapi orang salihah, dia terima apa saja. Yang pesak, yang penting halal. Sebab makanan yang halal ni masuk dalam mulut, selamat. Kalau yang haram, neraka lebih aula. Na'udzubillahi min zalik. Lepas tu isteri yang baik, yang salihah, memang dia ada pesan benda-benda seperti ini. Dia jaga supaya kalau dia masak pun, dia masak benda yang baik. Lepas tu kita ni kalau boleh makan rumah, jangan ajar makan kedai. Kedai tak tahu bahan dia, kemudian mayang tak. Kadang-kadang tukang masak tak mayang pun. Sedangkan isteri kita semayang berkat. Tengok tak sangat dah. Orang tukang masak tak mayang, hak layang tu tak mayang. Kita mayang. Sedangkan isteri rumah duduk saja. Padahal dia kalau masakan isteri kita tu berkat. Dia tahu bagaimana cara dia. Allahu Akbar, comelnya hidup. Seterusnya di antara kewajipan seorang isteri adalah tidak menggunakan wang suaminya sesuka hati. Bahkan ia seharusnya digunakan dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang isteri tidak boleh memberikan makanan tanpa izin suaminya, sekalipun kurma basah yang dikhawatirkan busuk jika tidak dimakan. Jika seorang isteri memberikan makanan atas izin dan kerelaan suaminya, ia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh suaminya. Allahu Akbar. Maknanya bagaimana suami isteri ni, dia kena bekerjasama dalam perkara kebaikan. Contohnya kita mari berdua. Mari berdua masjid ni. Lepas tu ada ceramah mitok derma sebagai contoh. Ataupun kita tahu dah malam ni ada orang kutip derma sebagai contoh. Kita bincang lah dengan isteri kita sebelum kita keluar tu. Malam ni ada, bawa lah sias samah.
Nah, untuk dapat kelebihan, kita dapat pahala, isteri kita dapat pahala. Allahu akbar. Ya, kita nak hidup berumah tangga ni hidup yang berkat. Nah, ceria rumah tangga ni, bahagia. Nah, rumah tangga kita dihiasi dengan amal-amal soleh. Suami isteri sembahyang, alhamdulillah. Nah, baru comel hidup, ya. Suami sabar dah mayang masjid, isteri sabar dah mayang rumah, ada masalah. Kalau mari belaka, ada masalah juga. Boleh belaka. Ini keadaan dia. Yang penting kita suami isteri menunaikan solat. Hidup bahagia. Nah, makan dengan harta yang kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ia memberi makanan tanpa izin dan kerelaan suaminya akan mendapat pahala sedangkan ia mendapat dosa. Allahu akbar. Ya. Patulah besarnya hak suami ni, power dia. Nak buat sesuatu walaupun benda yang baik. Nak minta izin. Benda molek kan? Benda molek pun aku suamimu. Gitulah. Maknanya ingat, ya. Molek belaka tu. Nah, aku suami. Kena jaga. Tapi kalau duit ia sendiri tak apalah, ya. Ni harta suami. Orang tua berkewajipan mendidik anak perempuannya tentang hak-hak kepada suaminya, sebagaimana yang dilakukan oleh Asma binti Kharijah Al-Farazi. Ia berkata kepada anak gadisnya yang baru menikah. Kan biasa kan, ada ayah dia berucap, mak dia berucap tak? Dalam majlis kan, bawa akad nikah, dia pun berucap, nak khabar ni. Ada satu saya ada dalam satu majlis tu, ayah dia berucap, Masya Allah, duduk sebelah mak dia, dia berucap ni, anak saya ni saya bela 23 tahun dengan penuh kasih sayang begini. Hari ini dia telah dimiliki oleh orang lain. Orang menangis sedih satu tu. Bagaimana dia cerita dia. Dan kita pun dia khabar. Macam ni lah dia khabar. Puteriku, kini engkau akan meninggalkan rumah tempat engkau dibesarkan. Mak pesan pada anak puang ni, baru kahwin ni. Engkau akan pindah ke rumah orang yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Mu akan pindah rumah. Mu tak tahu benda sebelum ni, rumah ni. Jadilah engkau bumi agar suamimu menjadi langit untukmu. Jadilah engkau hamparan baginya agar ia menjadi tiang untukmu. Jadilah engkau hamba perempuan baginya agar ia menjadi hamba lelaki untukmu. Maknanya ni saling kerjasama. Ada hak suami, ada hak isteri. Janganlah engkau menjauhinya. Jagalah hidung, pendengaran dan matanya. Jangan biarkan hidungnya, mana hidung suamimu, mencium sesuatu darimu kecuali bau harum. Kecuali bau harum. Jangan nak sambut suami baru balik kerja, masang gebang muka. Dah bau. Dia pesan pada anak dia ni. Dia kata, apa dia?
Janganlah biarkan hidungnya mencium sesuatu darimu kecuali bau harum. Janganlah biarkan ia mendengar sesuatu darimu kecuali perkataan yang baik. Jangan balik je, cela kata macam-macam. Janganlah pula engkau biarkan ia melihat sesuatu darimu kecuali keindahan. Kecuali keindahan. Allahu Akbar. Besarnya. Ni hak-hak suami. InsyaAllah kita sambung bulan depan hak-hak isteri pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min du'a'in la yustajab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.